Kebangkitan China mencetuskan anjakan dalam sistem sejagat. Sama ada kerjasama mahupun konflik, membina hubungan dan ada kalanya menyebabkan hubungan menjadi tegang. 1 Oktober 1949 merupakan tarikh rahmat bagi China apabila Mao Zedong mengisytiharkan kelahiran sebuah rejim baharu. Ia menandakan berakhirnya perang saudara dan perebutan kuasa dengan Parti Komunis China mengisytiharkan kemenangannya ke atas golongan nasionalis. Sedang Amerika Syarikat dan negara-negara lain menikmati kemakmuran ekonomi atau zaman keemasan kapitalisme selepas Perang Dunia Kedua, China pula memencilkan diri daripada dunia. Mao membentuk haluan sosialisme yang mencontohi Soviet Union, iaitu perindustrian di bandar dan pertanian kolektif di kawasan luar bandar. Parti Komunis China mengawal segala-galanya, ekonomi, pendidikan, ketenteraan hinggalah politik. Namun saudara, pembaharuan yang drastik itu membawa kepada pengucupan ekonomi yang teruk sehingga berlaku kebuluran yang membunuh sekitar 30 juta orang. Kemudian muncul pula Deng Xiaoping yang dianggap arkitek utama pemodenan China. Beliaulah yang membuka ekonomi China sehingga membawa kepada pertumbuhan pesat selama 3 dekad yang sekaligus mengubah negara itu. China menjadi kilang dunia dengan produk buatannya boleh didapati di mana-mana di dunia. Penting kepada aliran perdagangan ini adalah Sungai Yangtze. Sepanjang 6,300 km, ia merupakan sungai paling panjang di Asia. Dan sungai inilah yang menghubungkan China kepada dunia luar. Di persimpangannya terletak Bandar Shanghai, iaitu bandar terkaya di China. Dahulunya, ia sebuah kampung nelayan. Namun kini sudah berubah menjadi pusat kewangan terkemuka. Shanghai menempatkan lebih 250 bangunan pencakar langit yang tingginya melebihi 150 meter. Bandar ini menjadi cerminan pertumbuhan China sehinggalah negara ini menjadi ekonomi kedua terbesar dunia. Namun kini saudara, sesetengah pakar yakin bahawa era pertumbuhan pesat China sudah sampai ke penghujungnya. China berdepan dengan beberapa masalah. Ini termasuklah peralihan dan cabaran demografi. Pada tahun 1980, jumlah penduduknya mencecah hampir 1 bilion. Muncul isu kekurangan makanan dan perumahan. Jika anda masih ingat, untuk menangani cabaran itu, dasar satu anak dilaksanakan. Dan ini dianggarkan menghalang sekitar 400 juta kelahiran. Bagaimanapun, ekoran munculnya masalah penduduk yang semakin menua dan tenaga kerja yang berkurangan, China menamatkan dasar satu anak itu pada tahun 2016. Namun begitu saudara, kadar kelahiran di China menjunam, mencapai paras terendahnya pada tahun 2022 dan tahun 2023. Kini China malah bukan lagi negara dengan jumlah paling ramai penduduk di dunia. India sudah pun mengambil alih gelaran itu. Cabaran demografi yang dihadapi China ternyata mengancam tenaga kerjanya yang menjadi pemacu ekonomi negara. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meramalkan bahawa menjelang tahun 2040, hampir 1 daripada setiap 3 orang di tanah besar China akan berusia sekurang-kurangnya 60 tahun. Ini bermakna lebih 400 juta warga emas. Dan untuk menangani cabaran itu, ia mengambil langkah menaikkan usia persaraan bagi tempoh 15 tahun akan datang. Tetapi ia bukan sekadar tentang ekonomi atau menyokong khidmat sosial. Sedang penduduknya menua, begitu juga ketenteraannya dan ini boleh menjejas kuasa strategik China. Tentera Pembebasan Rakyat China atau PLA mempunyai angkatan tentera aktif terbesar di dunia dengan lebih 2 juta anggota. Dan untuk mengekalkan statusnya, PLA perlu merekrut ratusan ribu askar baharu setiap tahun. Pelbagai langkah diambil untuk menambah jumlah kaki tangannya, daripada melonggarkan had usia hinggalah menurunkan syarat-syarat pendidikan dan juga syarat ketinggian individu. Bagaimana pula dengan kekuatan nuklearnya? China dianggarkan memiliki lebih 500 senjata nuklear. Bekalannya tumbuh pantas berbanding mana-mana negara sejak ia mula membangunkan senjata nuklearnya pada tahun 1960-an.
Tetapi saudara, jika dibandingkan dengan Amerika Syarikat dan Rusia, China masih jauh ketinggalan. Bilangan kapal selam yang dimilikinya bagaimanapun hampir setara dengan Amerika. China mempunyai armada kapal selam ketiga terbesar di dunia, sebanyak 61 kapal selam hari ini. Dan ini satu pencapaian yang hebat memandangkan ia tidak mempunyai sebarang kapal selam 75 tahun yang lalu.